Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullah. Kita bermula lambat sedikit pada tengah hari ini sebab ada beberapa urusan di luar tadi, dan kita nak sambung daripada riwayat yang ke 3420. Telah mula masuk berkenaan tentang abwabud da'awat, hadis-hadis berkenaan tentang doa, dan kali ini Imam Tirmizi bawakan tajuk babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang fiman berkenaan tentang seseorang yaqra'u minal Quran, membaca Al-Quran indal manam, ketika mana nak tidur. Adakah disunnahkan baca Al-Quran ketika nak tidur? Maka ini adalah dalilnya. 3420. Terus daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi SAW kana iza awa, apabila baginda mengambil tempat, ila firasyih, di tempat pembaringan baginda, kulla lailah, setiap malam. Setiap malam ketika mana Nabi nak tidur, apa yang baginda buat? Jama'a kaffai, baginda akan menghimpunkan kedua tapak tangan baginda. Thumma nafasa fihima, kemudian baginda akan menghembus pada kedua tapak tangan baginda. Faqara'a fihima, lalu baginda akan membaca pada kedua tapak tangan baginda qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Maka di sini timbul soalan, dalam hadis ini Nabi tiup dulu baru baca ketiga-tiga surah ini. Sebab itu lihat kepada sinhara pada baris yang pertama, maka apa kata para ulama, zahiruhu, secara zahirnya baginda menghembus dahulu kemudian barulah membaca. Qala fil mafatih, kata pengarang kitab al-mafatih, walam yakul bihi ahadun, cara yang seperti ini tak ada siapa yang kata begitu. Maksudnya bila nak tidur hembus dulu 3 kali kemudian baru baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, seperti yang ada di dalam riwayat Tirmizi ini. Walaysa fihi faidah, dan tidak ada faedah pun dalam perbuatan seperti itu. Wala'alla hadza sahwun minal katib, maka jawapan yang pertama, kemungkinan ini adalah kesilapan daripada pencetak dan juga penulis. Au minar rawi, ataupun kesilapan daripada perawi, kata para ulama. Kerana hadis yang lebih kurang sama yang ada dalam Sahih Imam Bukhari dan juga dalam kitab yang lain, ianya datang pada waktu itu dengan perkataan waw wa qara'a fihima, yang di sini disebut fa qara'a. Kalau dalam Sahih Bukhari dengan perkataan waw wa qara'a fihima, dan kalaulah ianya datang dengan waw, kata para ulama, wa hina idzin la yadullu ala anna an-nafsa qabla al-qira'ah, kalaulah ianya datang dengan waw, maka waw tidak menggambarkan pada waktu itu mesti hembus dulu baru baca. Sebab waw bukan menggambarkan kepada turutan. Dah bagi salam cepat. Dah. Assalamualaikum. Dah. Okay, dah boleh main. Maka kalau dengan waw tak ada masalah. Sebab waw bukan menggambarkan kepada tartib. Lalu apakah maksud an-nafas yang ada dalam hadis ini? Ikhrajur rih, mengeluarkan angin daripada mulut beserta dengan sedikit daripada air liur. Maksudnya menghembus. Isyarat ludah seperti mana yang kita sebut, itulah maksud an-nafas. Maka daripada sini kita belajar sunnah
sebelum daripada tidur kita membaca sedikit daripada ayat Al-Quran, dan antara yang menjadi amalan Nabi setiap malam, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi akan buatkan isyarat ludah, dan kemudian dalam hadis ini kita kembali baca, maka kata Aisyah, summa yamsahu bihima, kemudian baginda akan menyapu dengan kedua tapak tangan baginda, mastata'a, apa yang baginda termampu, min jasadih, daripada seluruh badan baginda. Ya bada'u bihima, baginda akan memulakan menyapu dengan kedua tapak tangan tadi, ala ra'sih, daripada arah kepala, wa wajhi, muka, wa ma aqbala min jasadih, dan bahagian depan badan, dan kemudian barulah pada waktu itu bahagian yang lain daripada tubuh badan. Berapa kali Nabi akan buat macam ni? Yaf'alu dhalika thalatha marrat, 3 kali. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, bagi isyarat ludah, tiup, kemudian sapu daripada kepala, muka, bahagian depan badan, dan baru yang lain. Nabi akan buat begitu tiga kali. Babum minhu, riwayat 3421. Teruskan. Jelas ke jelas? Terus. Okey, sekarang ni timbul soalan. Ada yang mengatakan kena baca kuliah juga, 4 kul. Dalam hadis yang kita baca tadi, 3 kul. Dalam sebahagian hadis, hanya 2 kul. Al-Falaq dan An-Nas, yang disebut sebagai Al-Mu'awwizatain. 2 surah yang menjadi pelindung. Tetapi ada yang mengatakan kena baca sekali kul ya ayyuhal kafirun. Di manakah dalilnya? Hadis ini menjadi dalil. Maka daripada Farwah bin Naufal radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah datang kepada Nabi SAW. Maka beliau berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alimni syai'an, ajarkanlah kepadaku sesuatu, aquluhu, yang aku boleh membacanya apabila aku mengambil tempat di tempat tidurku. Maka Nabi SAW bersabda, Iqra', bacalah surah Qul ya ayyuhal kafirun. Maka total jadi 4 kul. 3 kul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas berdasarkan hadis lain, dan kul yang keempat, Qul ya ayyuhal kafirun, berdasarkan hadis ini. Apakah kelebihan membaca Qul ya ayyuhal kafirun? Sabda Nabi, fa innaha bara'atun minasyirik. Barang siapa yang baca sebelum tidur, maka ianya adalah pembebasan daripada syirik. Berkata Syu'bah, ahyanan yakul marrah wa ahyanan la yakuluha. Kadangkala ada ditambah dengan perkataan dibaca sekali, dan kadangkala diriwayatkan tanpa perkataan marrah. 3422. Terus baca sampai habis. Lebih kurang sama, sanad dia berbeza. Terus. Riwayat yang lebih kurang sama, cuma sanad dia berbeza. Rantaian perawi dia berbeza. Terus. Wa qadib taraba ashabu Abi Ishaq fi hadzal hadis. Anak-anak murid Abu Ishaq telah bercanggah pendapat tentang hadis ini. Wa qadruya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada sudut yang berbeza. Telah meriwayatkannya Abdurrahman bin Naufal daripada ayahnya daripada Nabi, dan Abdurrahman ini adalah adik-beradik dengan perawi yang kita baca tadi, iaitu Farwah bin Naufal. Maka ada sanad yang berbeza, ada pelbagai sanad. Maka ada daripada Farwah bin Naufal dan ada daripada Abdurrahman bin Naufal. Terus. Maka ini semua berkenaan tentang sunnah membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum daripada tidur. Terus. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi SAW tidak akan tidur sehingga baginda membaca Tanzilus Sajadah, iaitu surah As-Sajadah. Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Dan surah yang kedua, Nabi SAW membaca Tabarakalladzi
biyadihil mulk. Maka daripada riwayat Jabir, Nabi takkan tidur kecuali Nabi baca dua surah ini, As-Sajadah dan juga suratul Mulk. Terus wahakadha. Terus dan Zuhair telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Zubair, di mana Abu Zubair berkata, aku telah berkata kepadanya, adakah kamu benar-benar mendengar hadis ini daripada Jabir? Beliau berkata, lam asma'hu, aku tidak mendengarnya terus daripada Jabir. Innama sami'tuhu, hanya sahaja aku telah mendengar hadis ini daripada Safwan ataupun ibnu Safwan. Wa qad rawa Syu'bah pula telah wa qad rawa Syababah pula telah meriwayatkan daripada Mughirah bin Muslim, daripada Abu Zubair, daripada Jabir, riwayat yang lebih kurang sama seperti Lais. Terus lalu tadi kita dah belajar 4 surah, 4 kul. Kemudian daripada surah ni, daripada hadis ni, ada lagi 2 surah yang Nabi baca sebelum tidur, As-Sajadah dan Al-Mulk. Riwayat ini nak menerangkan ada lagi 2 surah yang Nabi pernah baca sebelum daripada tidur, surah yang ke-7 dan ke-8. Jom, apakah surahnya? Jom kita tengok. Maka adalah Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak akan tidur sehingga baginda membaca yang pertama surah Az-Zumar, lalu ini menjadi surah yang ke-7 dalam senarai, wa Bani Israel, dan surah Israel, surah Al-Isra. Maka menjadikan sekarang ni dah 8 surah yang Nabi SAW baca sebelum tidur. Terus Terus 3425. Daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi SAW tidak akan tidur sehingga baginda membaca Al-Musabbihat, surah-surah yang bermula dengan Sabbaha, Yusabbihu, Subhana dan Sabbihis. Dan Nabi SAW bersabda dalam surah-surah yang ini, seperti surah Al-Hadid, surah Al-Jumu'ah, surah Al-A'la dan juga banyak lagi surah yang lain, As-Saff dan sebagainya, Al-Hasyr dan sebagainya. Maka sabda Nabi, dalam surah-surah ini ada satu ayat yang mana kelebihannya bahawa satu ayat itu lebih baik daripada 1000 ayat. Maka ada total beberapa belas surah yang Nabi SAW akan baca sebelum daripada baginda SAW tidur. Riwayat yang ke-23, teruskan. Maka daripada seorang lelaki daripada Banu Hanzalah, beliau berkata, aku telah berkawan dengan sahabat Nabi Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Maka Shaddad bin Aus telah bersama denganku dalam satu permusafiran. Maka beliau telah berkata denganku, ala u'allimu kama kana Rasulullah SAW yu'allimuna. Mahukah aku ajarkan kepada kamu satu doa yang boleh baca bila-bila, yang Nabi SAW ajarkan doa ini kepada kami untuk kami baca. Maka lelaki ni kata nak, Nabi SAW ajar, siapa yang tak nak? Maka apakah doanya? Sama-sama kita baca. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wa as'aluka azimatar rushd wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisana sadiqa wa qalba salima wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Apa kata terjemahannya? Allahumma ya Allah, inni as'aluka as-sabata fil amr wa as'aluka azimatar rushd wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa as'aluka lisana sadiqa wa qalba salima wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa as'aluka lisana sadiqa wa qalba salima wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Apakah terjemahannya? Allahumma ya Allah,
Sesungguhnya aku meminta as-sabat, keteguhan di dalam urusan, terutamanya urusan agama. Kita minta istiqamah dan keteguhan di dalam urusan agama. Kemudian apa lagi yang kita minta? Wa as'aluka azimah. Dan kita meminta pada waktu itu kesungguhan. Azimah maksudnya kejituan, kesungguhan di dalam mencari hidayah dan petunjuk. Seterusnya, apakah isi kandungan doa ini? Wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu kekuatan untuk bersyukur di atas nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan kekuatan untuk menambah baikkan ibadah kepadamu. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu lidah yang jujur, wa qalban salima, hati yang bersih, sejahtera. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma ta'lam, daripada keburukan yang hanya engkau tahu. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, min khairi ma ta'lam, daripada kebaikan yang hanya engkau tahu. Wa astaghfiruka, dan aku memohon keampunanmu ya Allah, daripada maksiat yang hanya engkau tahu. Sesungguhnya dikau Allamul ghuyub, maha mengetahui segala perkara yang ghaib. Maka ini doa yang mana maknanya sangat-sangat bagus. Kemudian kata Syaddad bin Aus, Nabi SAW telah bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang pun ya'khuzu matja'ah, yang mengambil tempat tidurnya, dan pada waktu itu dia membaca satu surah. Maksudnya mana-mana surah daripada kitab Allah, kecuali Allah akan utuskan dengannya satu malaikat, fala yakrabuhu, maka tidak boleh menghampirinya sesuatu pun, yu'zih, yang ingin mendatangkan mudarat kepadanya, hatta yahubba mata habba, sehinggalah pada waktu itu dia bangun daripada tidur, bila-bila masa pun dia bangun. Yahubba, gariskan sin hara, maksudnya al-intibahu minan naum, sehinggalah dia bangun daripada tidur, bila-bila waktu dan masa pun dia bangun. Hadis ini adalah hadis yang kami hanya mengetahuinya daripada sudut ini, dan Abul Ala perawi namanya adalah Yazid bin Abdullah bin Syekhir. Terus bab yang ke-24 berkenaan tentang ucapan tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, ketika mana nak tidur. Terus maka daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, maka beliau berkata, syakat ilayya Fatimah, isteriku Fatimah telah mengadu kepadaku. Apakah yang dia mengadu kepada suami dia? Majla yadaiha, yang mana tangannya pada waktu itu telah luka, telah melepuh. Apakah maksud majla? Lihat kepada sinhara, sakhuna jilduha, pada waktu itu kulitnya telah mula menjadi rosak. Kulit tangannya telah mula menjadi rosak. Dan pada waktu itu wazahara fiha ma yushbihul busr, dan mula menjadi mengelembung, apa dipanggil bahasanya, melepuh apa bahasa Melayu dia, dan mula menjadi mengelembung. Pada waktu itu kulit tangan dia, maksudnya dah mula rosak, dah mula pada waktu itu mengelembung kulit tangan dia. Kenapa? Disebabkan pada waktu itu minat tahin, kerana pada waktu itu dia telah mengadun tepung untuk buat roti. Tapi orang dulu buat roti bukannya mudah. Mula-mula mereka nak kena tumbuk dulu pada waktu itu benih-benih gandum. Tapi keluarga Nabi tak adalah makan gandum, mereka makan bali. Maka pada waktu itu syair mereka kena tumbuk dulu, kemudian mereka kena ayak dulu supaya nak jatuhkan pada waktu itu sisa-sisa yang tak boleh dimakan dengan yang dah menjadi halus tepung yang boleh dimakan. Dan kemudian pada waktu itu nak menguli tepung lagi dan sebagainya, maka tangan Fatimah radhiyallahu anha pada waktu itu telah mula pada waktu itu membengkak menjadi umpama mengelembung kerana luka dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak-banyak runcing dan sahabat-sahabat lain yang beri gift.
Okey, terus maka kata Sayyidina Ali bila isteri dia mengadu, "Lau ataita abaka, pergilah jumpa dengan ayah kamu baginda Nabi. Fasa'altih, mintalah dengan ayah, khadiman seorang hamba." Faqal, maka bila Fatimah datang dan kemudian kisahnya panjang, maka Nabi SAW akhirnya bagi mereka pilihan, nak hamba ataupun nak amalan. Maka sabda Nabi, "Ala adulluka ala ma huwa khairul lakuma minal khadim." Mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang mana ianya lebih baik untuk kamu daripada khadim, daripada pembantu. Maka apakah amalan tersebut? Inilah yang dikenali sebagai tasbih Fatimah. Idza akhadtuma, apabila kamu berdua mengambil tempat, matja'akuma, daripada tempat tidur kamu, takulan, maka ucapkanlah 33 kali 33 kali wa thalathin 33 kali wa arba'un wa thalathin dan 34 kali daripada alhamdulillah, tasbih subhanallah dan takbir Allahu akbar. Dan dalam hadis ini sebenarnya ada kisah yang panjang. Maka Nabi suruh baca tasbih Fatimah, yang mana ianya Nabi sebut lebih baik daripada beroleh khadam dan pembantu. Terus hadza hadisun terus telah datang anak perempuan Nabi Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi. Tashku, dia mengadu kepada ayahnya baginda Nabi, majla yadaiha, di mana kedua tangannya telah mula melepuh, telah mula pada waktu itu menjadi bengkak dan pada waktu itu berair, kulitnya rosak. Fa'amaraha, maka Nabi SAW telah memerintahkan kepada Fatimah untuk menjaga tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar dan tahmid alhamdulillah sebelum daripada tidur. Bab yang ke-25 masih lagi berkenaan tentang zikir-zikir sebelum daripada tidur. Riwayat 3429. Terus maka daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhum, beliau berkata Nabi SAW bersabda, khallatan, ada dua sifat, la yusihima rajulun muslim, tidaklah dua sifat ini ada ataupun dijaga oleh seorang Islam. Dia gariskan kepada qawata, la yusihima ay la yuhafizu alaihima, tidaklah dijaga kedua sifat ini oleh seorang Islam kecuali pasti akan masuk syurga. Ala, Nabi bersabda, wahuma yasir, dua sifat, dua amalan ini adalah mudah, sangat-sangat mudah. Wa man ya'mal bihima, namun orang yang beramal dengan kedua amalan ini, qalil, sabda Nabi, sangat sedikit. Maka apakah dua amalan ini? Sabda Nabi SAW, yusabbihullah, ucapkanlah subhanallah, fi duburi kulli salah, pada setiap kali selesai salat 10 kali. Wa yahmaduhu, ucaplah alhamdulillah 10 kali. Wa yukabbiruhu, dan ucapkanlah Allahu akbar 10 kali. 10 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Qal, maka berkata perawi, fa ana raaitu Rasulullah, maka aku telah melihat Nabi SAW yaqiduha, mengira dengan tangan baginda jumlah zikir ini. Qal, maka bersabda Nabi SAW, fatilka khamsuna wa mi'ah bil lisan, maka ini dalam sehari menjadi 150 tasbih pada lidah. Namun bila dikali gandakan 10 kali ganda, menjadilah 1500 pada timbangan amalan. Ketika mana baca 150 je, pahala 1500 kali. Dengan jaga zikir subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali selepas daripada setiap kali selesai solat. Kemudian apakah amalan yang kedua? Sabda Nabi, wa idza akhadta madja'ak, apabila kamu berbaring di tempat tidur, maka bertasbih, bertakbir dan bertahmidlah dan genapkan 100 kali. Fatilka mi'ah bil lisan, maka zikir ini dikira 100 kali pada lidah, namun jumlahnya 1000
daripada sudut timbangan pahala. Fa ayyukum ya'mal, maka sesiapa pun di antara kamu yang beramal pada waktu siang dan malam, alfai wa khamsami'ah sayyah, siapakah yang di antara kamu yang beramal dalam sehari 2500 dosa? Ada tak yang beramal 2500 dosa? Kebanyakannya tidak ada. Maka para sahabat berkata, fa kaifa la nusiha, maka mengapa kami tidak mengiranya? Maka maksudnya mengapa kami tidak menjaga amalan ini? La nusiha ay la nuhafiz alaiha. Sebab mudah. Selepas solat 10 kali 10 kali, sebelum tidur 33, 33 dan 34. Maka ada sahabat bertanya, kenapa kami tak buat pun amalan ni? Maka sabda Nabi SAW, ianya nampak mudah tetapi susah nak istiqamah. Sabda Nabi SAW, ya'ti ahadakumus syaitan, syaitan akan datang kepada salah seorang daripada kamu, wa huwa fi salatih, dan pada waktu itu berada di dalam solat. Maka pada waktu itu syaitan berkata, jangan zikir, uzkur kaza wa kaza, ingat kamu masih ada kerja ni, itu nak kena buat, ini nak kena buat. Hatta yanfalit fatilah, sehinggalah habisnya tempoh dan peluang untuk beribadah tersebut. Fala'allahu alla yaf'al wa ya'tihi wa huwa fi matja'ihi fala yazalu yunawwimu hatta yanam. Maka kadang-kala dia tak sempat nak buat sebab syaitan sibukkan dia untuk melakukan amalan yang tertentu. Dan begitu juga ketika mana orang ini datang ke tempat tidur, maka syaitan terus menerus pada waktu itu menjadikan dia mengantuk untuk tidur. Hatta yanam, sehinggalah dia tidur. Terus dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Zaid bin Thabit, Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Terus hadis ini kita dah baca tadi. Kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah, aku nampak Nabi SAW ketika mana membaca tasbih ini, Nabi SAW mengira dengan tangan baginda. Terus hadza. Terus sabda Nabi SAW, mu'aqibat. Mu'aqibat maksudnya adalah zikir-zikir, amalan-amalan yang datang selepas. Lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lihat kepada qawata, kenapa dipanggil mu'aqibat? Wal mu'aqib min kulli syai' ma ja'a aqiba ma qablah. Zikir sesuatu yang datang selepas, yang datang kemudian. Maka kenapa dia dipanggil mu'aqibat? Qawata baris yang pertama, li'annaha tuqalu aqibas salah, kerana zikir-zikir ini dibaca selepas solat. Maka mu'aqibat apa terjemahan dia? Himpunan zikir-zikir selepas solat. Secara mudah ringkasan terjemahannya. Sabda Nabi SAW, la yakhibu, tidaklah rugi, qailuhunna, orang yang membacanya. Apakah zikir selepas solat? Tusabbihullah, bertasbih selepas setiap kali selesai solat 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Takbir Allahu Akbar 34 kali. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Amr bin Qais al-Mulali adalah seorang yang thiqah dan seorang yang hafiz dalam periwayatan hadis. Dan Syu'bah telah meriwayatkan hadis ini daripada Hakam, namun tidak meriwayatkannya secara marfu'. Bab yang ke-26 berkenaan tentang apakah doa yang patut baca kalaulah kita ketika mana tengah-tengah malam tiba-tiba terbangun. Maka nak baca doa apa? Terus sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man ta'ara, lihat kepada sinhara. Apakah maksud ta'ara? Maka ianya adalah ai intabaha, maka barang siapa yang terbangun pada waktu malam,
Faqal, lalu dia pun membaca zikir berikut. Sama-sama kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwah illa billah rabbighfirli. Maka kalaulah seseorang tu baca doa ini ketika mana dia terbangun, terjaga pada waktu malam, kemudian sabda Nabi, auqala thumma da'a, ataupun pada waktu itu dia berdoa dengan apa-apa doa, ustujibalah, akan dikabulkan doanya. Fa in azama wa tawadda'a, dan kalaulah pada waktu itu dia berazam, berwuduk dan kemudian solat, maka akan diterima solatnya. Maka ini adalah sunnah ketika mana terbangun, terjaga pada waktu malam, maka bacalah doa ini. Terus maka ini berkenaan kisah tentang Umair bin Hani. Dalam riwayat sebelum ni kita ada baca tentang Umair bin Hani, tapi kita tak kenal siapa beliau. Maka disebutkan bahawa Umair bin Hani, perawi hadis, beliau akan solat setiap hari 1000 rakaat. Masya Allah. Ini orang-orang dulu. Wa yusabbihu, dan akan bertasbih sebanyak 100,000 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah dan sebagainya. Riwayat 3434. Terus daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu abitu, aku telah tidur di depan pintu rumah Nabi. Dia tak ada tempat nak pergi, maka dia tidur di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'utihi wudu'ah, maka ketika mana Nabi bangun, aku berkhidmat, aku berikan kepada Nabi air untuk baginda berwuduk. Fa'asma'ahu, maka aku telah mendengar, maka pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada waktu malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah maksud al-hawi? Maka lihat kepada qawata baris yang terakhir, bahawa al-hinu tawil minaz zaman, waktu yang lama. Wakila huwa mukhtasum bil lail. Maka aku telah mendengar pada waktu itu keheningan malam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Sami'allahu liman hamidah. Kemudian aku mendengar lagi keheningan malam. Maksudnya diam, dia tak ada bunyi apa-apa, diam. Kemudian tiba-tiba mendengar suara Nabi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka daripada sini kita belajar bahawa solat malam Nabi tidaklah Nabi baca dengan suara yang terlalu kuat. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Terus bab yang ke-28, riwayat yang seterusnya. Adalah Nabi SAW apabila baginda hendak tidur, baginda akan membaca doa. Doa ni semua kita hafal. Apakah bacaan ni? Sama-sama ikut. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini riwayat Tirmizi. Riwayat lain dengan sedikit sebanyak perbezaan. Wa idza staiqadha, dan bila dah bangun, apa yang Nabi akan baca? Sama-sama alhamdulillah hilladzi ahya nafsi ba'dama amataha wa ilaihin nusyur. Maka ini daripada hadis riwayat Tirmizi. Riwayat 3436. Terus babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang apakah yang patut dibaca ketika mana telah bangun daripada waktu malam untuk menunaikan solat. Ada nak baca apa-apa tak? Ataupun terus solat? Terus
adalah Nabi SAW apabila baginda nak berdiri untuk solat min jawfil lail, daripada waktu tengah malam, waktu nak solat ni. Maka apakah doa yang Nabi akan baca? Sama-sama kita baca panjang sikit doa ini. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawat wal ard walakal hamdu anta qiyamus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Maka sunnah sebelum daripada memulakan solat malam, maka baca dulu akan doa ini. Ataupun kalaulah terlupa, maka boleh doa nanti di hujung setelah daripada selesai solat. Bab yang ke-30, kita sambung nanti lebih kurang jam 6 ataupun 6 suku insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insya-Allah.